Kita benda salah kita kena tegaskan. Kita kena betulkan. Macam saya ni kadang-kadang budak-budak tak bawa buku manual pasal halau balik. Diorang pun tahu. Balik mak, ambil balik, datang balik. Tak apa, lambat pun lambat. Tak datang, saya call your parents. Saya cakap macam tu je. Saya nak budak-budak ni berdikari dan diorang ni memahami. Ini airline, you nak kerja dalam airline industry, you mesti kena ada orang kata sikap yang bertanggungjawab. Itu yang penting. Sikap bertanggungjawab ni sangat-sangat penting dalam airline industry ni. Terutamanya kita punctuality. You nak kerja dalam airline. Bukannya penumpang tunggu kita, bukan customer tunggu kita, tunggu diorang. Okay, ready Okay, anda bersama saya kembali, Hakim, dalam Chit Chat Aviation Career. Dia kata kau bangun, kau pergi kat tingkap. Dia kata kenapa kau pergi kat tingkap? Dia kata nanti kau jawab soalan aku. So, sembang Chit Chat Aviation Career ni sebenarnya, objektif kita adakan podcast ni adalah untuk membantu orang di luar sana untuk mengetahui tentang industri aviation. Kita akan kupaskan tentang kerjaya, pendidikan dalam aviation dan isu semasa dalam industri aviation. Okay, saya bukanlah pakar dalam industri aviation, so saya memerlukan orang kiri dan kanan saya yang sangat pakar dalam industri aviation, sahabat-sahabat lama saya. Okay, dan tentu you all nak tahu siapa sahabat-sahabat saya. Belah kanan ni kita ada Madam Ziana, berpengalaman hampir belasan tahun dalam industri aviation. Okey, mungkin kejap lagi Madam Ziana akan kenalkan diri dia. Bila sebut pasal Madam ni nampak macam tua, tapi tak tua sebenarnya. Orangnya muda. Belah kiri saya, ni Otai masih berbisa. Sahabat lama kita. Kita ada Sir Faizo. Kalau dulu sebagai seorang steward, sekarang ni hari ni Sir yang disayangi oleh ramai kandidat ataupun calon-calon di Miatek. Okey, kita nak berkenal dengan kita punya tetamu kita, Madam Ziana. Madam Ziana, kita dah bekerja sama lebih kurang dalam 7 tahun, Madam Ziana. Macam-macam lah kita dah buat dalam industri aviation ni. Betul. Berkenaan dengan education dan kerjaya, Madam Ziana. Okey. So kita tahu perjuangan Madam Ziana dalam industri aviation ni, saya boleh katakan heart and soul Madam Ziana tu luar daripada biasa. Difahamkan Madam Ziana baru 2 minggu lepas di-interview oleh podcast yang hebat dalam industri aviation, podcast Zarul. Okey. Betul kan Madam Ziana? Betul. So Madam Ziana boleh perkenalkan diri Madam Ziana dulu tak? Okey, boleh. Okey, hai, Assalamualaikum. Nama saya Cik Rozaina binti Azizan atau lebih dikenali sebagai Madam Ziana di Miatek ni. Pengalaman saya dalam dunia penerbangan macam Cik Hakim cakapkan tadi, belasan tahun, bermula seawal usia 18 tahun. Wow, 18 tahun Madam Ziana? Ya, betul. 18 tahun. 18 tahun tu masa tu orang sibuk nak pergi belajar. Madam Ziana dah berkhidmat. Betul. Di mana tu Madam Ziana? Di Malaysia Airlines. Dahsyat. So maksudnya Madam Ziana 18 tahun telah berkhidmat dalam industri penerbangan. Betul. Ikutkan sampai sekarang masih lagi dalam industri aviation? Saya sekarang masih lagi dalam, orang kata boleh dikategorikan dalam industri aviation, tapi menjurus kepada pendidikan. Wow. Maksudnya dah berapa tahun dah sekarang ni Madam Ziana? Kalau dulu bekerja belas tahun, masuk sekarang ni masih dalam dunia pendidikan tapi dalam industri aviation, berapa tahun dah ni? Saya bermula untuk pendidikan, aviation dalam pendidikan tu bermula daripada tahun 2016 kalau ikutkan. 2016. Sebelum tu yang 2016 ke bawah tu, itu semuanya berada di dalam industri penerbangan sendiri. Saya boleh katakan hampir dekat 20 tahun dalam industri aviation. Ini betul-betul otai masih berbisa. Okey, kita ada sebelah kita ni Sir Faizo. Kalau dulu Sir Faizo ni orang dia handsome, kita panggil dia hero Hindustan. Tapi sekarang ni otai masih berbisa, makin lama makin meningkat usia. Dulu steward, badan ramping, tapi sekarang masih lagi ramping, masih lagi kacak. So ini antara sahabat saya juga. Kita 7 tahun juga telah bekerja sama. Okay, Sir Faizo boleh introduce diri sikit Sir Faizo?
Okey, terima kasih Cik Hakim. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, saya Muhammad Fairuz bin Muhammad Kasim, dikenali sebagai Mr. Fenzo, telah berkhidmat dalam Malaysia Airlines Cik Hakim selama 21 tahun, bermula sebagai seorang steward dan lepas tu saya jadi senior steward dan memegang pemangku jawatan untuk leading steward, dan lepas tu saya dijadikan leading steward dan seterusnya lah sampailah saya berakhir dan bermula pula di Miatek ni sebagai seorang instructor. Pada 2016 kita mula sampailah sekarang, dan kami di sini, saya macam Madam Ziana dengan partner saya lagi seorang Madam Tini, kita nak buatkan buku ya. Kita nak seiring dengan airline industry. Kita buat buku dan kita punya buku akan di-update time to time, orang kata. Semasa ke semasa kita akan update dan kita akan make sure apa yang kita bagi tu setaraf dengan airline. Because kita nak mengeluarkan anak-anak bangsa kita memasuk dalam airline industry untuk memulakan kerjaya mereka di masa akan datang. Okey, Sir Faizo, kalau kita tengok Sir Faizo dulu berkhidmat dalam industri persebarangan, hari ni mengajar. So, boleh dikatakan all candidate yang ada di Miatek College ataupun Miatek Academy ni, dia sebenarnya akan mendapat pendidikan daripada expert industri lah. Maksudnya dia akan berguru dengan orang yang betul-betul dalam field, dalam industri. So, macam mana hari ni Sir Faizo bila mengajar kita punya student? Sebab saya dipahamkan ribuan testimoni telah lahir dekat Miatek ni. Pergilah mana airport yang ada dekat Malaysia ni, majority all candidate kita ada. So macam mana pandangan bila Sir Faizo hari ni mengajar daripada fly, hari ni mengajar pula? Okey, berbalik pada pengalaman saya sebagai seorang cabin crew. So benda tu actually benda yang sama saya bawa di sini. Dulu di dalam kapal terbang, sekarang di dalam kelas. Benda yang sama kami mengajar dan kami bimbing mereka. Dan saya ni seorang yang tegas. Tegas bertempat. Tegas bertempat. Tapi orang sayang kan? Orang sayang. Kita benda salah kita kena tegaskan. Kita kena betulkan. Macam saya ni kadang-kadang budak-budak tak bawa buku manual pasal halau balik. Diorang pun tahu. Dahsyat. Balik rumah, ambil balik, datang balik. Tak apa, Dahsyat. lambat pun lambat. Tak datang, saya call your parents. Saya cakap macam tu je. Saya nak budak-budak ni berdikari dan diorang ni memahami ini airline, you nak kerja dalam airline industry, you mesti kena ada orang kata sikap yang bertanggungjawab. Yang penting, sikap bertanggungjawab ni sangat-sangat penting dalam airline industry ni. Terutamanya kita punctuality. You nak kerja dalam airline, bukannya penumpang tunggu kita, bukan customer tunggu, kita tunggu diorang. Jadi kita kena didik diorang dari sini. Dari segi mata pelajaran pun kami banyak berkomunikasi. Tak semestinya saya berkomunikasi, saya cakap sikit, saya berhenti, okay, you terangkan apa saya cakap, you buat summary apa saya cakap, buat cara you, your level. Kita tak nak kita punya level, kita nak your level. Because you nak pergi interview, you akan guna cara you. So saya akan panggil diorang. Dari segi grooming, memang selalu budak-budak kena halau. Diorang memang nampak saya, diorang isuihnya dia datang. Kadang-kadang instructor tengah ajar, saya buka benda semua terkejut tengok macam ni, macam patung tengok. Saya nonton, saya akan halau. Kalau saya check thoroughly. Saya akan panggil depan dengan saya akan check thoroughly. So maksudnya Sir Faizo ni mementingkan tentang disiplin. Sebab melalui experience daripada Sir Faizo menjadi seorang steward, so untuk melahirkan pekerja yang kualiti, dah tentulah standard daripada awal tu kita kena ada ketegasan. Okay, so kita dah tahu dah latar belakang sedikit kita punya dua tetamu ni. Madam Ziana ni tadi saya dah bagi tahu. Dia ni adalah orang heart and soul dalam industri aviation. Saya dalam industri aviation membantu Madam Ziana untuk buat rekrutmen, bantu belia-belia involved dalam industri aviation. So biasalah saya keluar pergi ke kampung, ke bandar, mana tempat semua saya dah pergi, pusing satu Malaysia ni. Madam Ziana, bila sebut tentang industri aviation ni, ada orang tahu, ada orang tak tahu. Macam mana kita nak bagi tahu orang kat luar sana tu industri aviation ni sebenarnya macam mana tu sebenarnya? Boleh kita kupaskan dalam bahasa yang mudah, Madam Ziana? Okey, simple lah kita kupaskan dalam bahasa yang mudah. Macam Cik Hakim kata, kalau belah pedalaman tu saya rasa kurang pendedahan tentang industri penerbangan tu sendiri. Sebab bila kita bercakap tentang aviation,
the words of aviation tu, the terms tu sebenarnya dia besar. Aviation tu besar. Dalam aviation tu dia terbahagi kepada commercial airline. Commercial airline tu bila kita kata commercial airline, inilah Malaysia Airlines kan, AirAsia apa semua. Tapi dalam tu juga kita ada military. Military aviation. Ini lebih TUDM lah. Maksudnya government sector. Ini yang orang kata yang TUDM punya. Bila kita sebut military is ketenteraan lah. So maksudnya ada private, ada government. Dia ada, maksudnya dia ada commercial, dia ada ketenteraan, military. Okay. Then aviation tu sendiri, bila kita sebut tentang aviation, dia adalah manufacturing. Bila kita sebut tentang manufacturing, itulah Boeing, Airbus kan, company-company yang manufacturing. So the terms of aviation tu sendiri is a big, sangat besar. Tapi kita cuma ambil sebahagian daripada aviation tu adalah commercial airlines. So bila kita bercakap tentang dunia penerbangan, airlines tu merupakan salah satu yang berada di dalam aviation tu sendiri. Belah pedalaman tu kurang pendedahan. Saya bagi contoh macam saya lah. Saya datang daripada Alostar, utara Tanah Air, Semenanjung. So kita kata waktu tu, macam mana kau boleh terdedah nak masuk dunia penerbangan seawal usia 18 tahun? Sebab zaman dulu kita tak ada TikTok, kita tak ada Facebook, kita tak ada Instagram. Tapi zaman dulu Malaysia Airlines tengah gah. Tengah orang kata kalau you masuk Malaysia Airlines, hidung you kembang kucuk. Diva lah, diva. Of course, diva. So iklan dia tu keluar dengan sangat meriah. Sentiasa keluar di kaca TV. That's why bagi saya, bila saya dah terjerumus dalam bidang pendidikan aviation ni juga, marketing tu is a penting. So saya tertarik nak join airline tu sebab of iklan mereka tu dalam TV kan. So saya rasa macam satu iklan yang memang saya tangkap yang saya nak masuk airline tu, Blue Hippo. Saya lupalah dia TM ataupun Celcom. Blue Hippo tu dia nak balik kampung untuk hari raya. So dia 2 tahun berturut-turut dia ada kesinambungan. Kali pertama Blue Hippo tu pergi ticket office tak berjaya sebab dia pet are not allowed. Second raya yang tahun seterusnya dia boleh beli tiket. So Blue Hippo ni dapat naik flight, tapi flight tak take off sebab dia terlalu berat. So daripada situ saya kata, saya suatu hari nanti saya nak masuk airline. Saya akan masuk Malaysia Airlines. Setiap hari, sebab kebetulan rumah saya dekat dengan airport, kepala batas Alostar, saya akan ajak mak saya naik motor, pergi dekat airport untuk tengok kapal take off dengan landing. So saya dah tetapkan matlamat saya. So berbalik kepada Cik Hakim kata, macam mana kita nak dedahkan orang-orang bahagian pedalaman tu dengan cara-cara macam ni, podcast ke, video-video ke, kita panggil orang-orang industri kan, sebab dunia penerbangan ni untuk semua, bukan untuk orang dalam bandar saja. Dengan sentiasa keluar iklan-iklan, video-video dengan secara tak langsung dapat menarik minat mereka dan mampu mengubah masa depan. Okey, madam, menarik tu. Kita berehat seketika. Kita akan sambung sebentar nanti. Bertemu kembali. Stigma atau persepsi negatif terhadap kadar peratusan graduan menganggur dan sukar mendapat kerjaya dipercayai antara punca kebanyakan lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM enggan melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Berdasarkan pemerhatian itu, Platform Inovasi Kerjaya dan Pendidikan YEG Belajar Terus Kerja bekerjasama dengan institusi pengajian tinggi swasta untuk membantu golongan anak muda membina kerjaya sejajar dengan kursus pengajian yang diambil. Bagi memastikan golongan muda berpeluang tinggi mendapat pekerjaan sejurus tamat belajar, YEG merangka sistem pembelajaran berasaskan kerja WBL. Selain mengenal pasti industri yang mempunyai jaminan pekerjaan lebih tinggi, ia juga membantu menyediakan graduan dengan pengalaman dan kemahiran yang diperlukan. Konsep work-based learning, belajar secara teori ni tak panjang. Bukan 2 tahun setengah belajar seperti di tempat-tempat lain. Dia cuma belajar setahun je. 18 bulan dia akan pergi praktikal. Apabila mereka pergi praktikal ni, dia akan dapat gaji lah, yang menyebabkan hari ni untuk objektif dapat gaji tu tak nak pergi belajar. So hari ni belajar dapat gaji. Dan the best part, bila dia ada satu pendidikan yang bagus, habis saja diploma, untuk dia dapat kerja tu lebih mudah. Dalam pada itu, YEG berkolaborasi bersama Universiti Masa di Selangor untuk menawarkan kursus pengajian serta hikmat nasihat bagi membantu pelajar menyambung pengajian dalam bidang diminati sekaligus membina kerjaya yang bersesuaian. Sepanjang 7 tahun YEG di pasaran, kita sudah melatih pelatih termasuk pelajar, total sudah 15,000 lebih yang kita latih.
di bawah program kita, data kita tunjukkan lebih 80% daripada 15,000 itu sudah pun membina kerjaya yang stabil di dalam industri yang mereka pilih. Dan kita tawarkan program Diploma Work Based Learning di bawah YEG ini ada banyak industri. Salah satu industri adalah industri haji dan umrah. Lepas tu kita ada industri aviation, penerbangan. Kita ada industri hospitality dan education. Kita ada dalam nursing. Untuk maklumat lanjut mengenai YEG, layari laman Sesawang Tertera. Membina rumah Okey, kembali semula dalam Chit Chat Aviation Carrier. Kita dah tanya dengan Madam. Panjang lebar Madam punya penerangan berkenaan dengan industri aviation. Yang kita faham hari ni industri aviation ni besar. So kita nak tanya pula, bila sebut tentang industri aviation dekat Servezo, orang Servezo bila naik kapal terbang industri aviation, dia akan jumpa pilot. Lepas tu kalau kita tanya siapa lagi dia jumpa, dia akan jumpa stewardess. Macam saya lelaki dah tentulah tengok stewardess cantik tak cantik kan. So hari ni sebenarnya dalam industri penerbangan ada juga engineer, dia adalah orang-orang yang penting. Ada wira-wira yang kurang didendangkan sebab kapal terbang sebelum nak take off kan, nak kena settlekan tentang safety semua engineer. So boleh tak bagi sikit penerangan tentang aviation daripada segi pandangan Sir Faizul pula? Okey, terima kasih Cik Hakim. Okey, saya tertarik tadi dengan Madam Ziana cakap dia tertarik pada Hippo untuk masuk airline. Setiap orang ada cara dia. Betul. Saya sangat gila nak main salji. Wah, nak main salji? Sangat. Saya tak tahu kenapa. Memang dari kecil lah benda tu saya minat. Dan saya ingat lagi dekat rumah mak saya kan, zaman dulu punya freezer tu kan, frost kan ada. Saya tarik, saya ambil, saya baling ke atas. Wow. Bila tu jatuh. Bila jatuh tu, itu menanamkan semangat saya. Saya kata satu hari aku akan jejak kaki aku dekat tempat salji. Tapi saya negara mana yang start survey tu jejak? Saya dah pergi semua bahagian Europe, US dan Middle East semua. Tapi negara pertama saya salji dekat Vienna, Austria. Saya ingat masa tu kita orang sampai patutnya salji turun, tapi tak turun. Saya sangat hampa, frust. Itulah kali pertama nak tengok salji. Itu kali pertama tapi sampai salji tak ada. Tak ada. Okey lah, masuk bilik tengah tidur 3 pagi. Saya ingat lagi pukul waktu time diorang pukul 3 pagi. Salah seorang kawan saya, masa tu saya kru lagi. Kawan saya ni ketua, pasal dia tahu saya kata ada salji ni, saya dah check semua. So dia call saya pukul 3 pagi. Berdering-dering bilik saya ni. Saya kenapa kau takut emergency apa? Saya ambil je. Dia kata kau bangun, kau pergi kat tingkap. Saya kata kenapa? Kau pergi kat tingkap. Dia kata nanti kau jawab soalan aku. Saya pun bangun. Ketua saya perempuan masa tu. Saya pun bangun. Salji turun? Memang dah terbalik kat tingkap. Masya Allah. Mengantuk hilang, semua hilang. Game. Terus turun bawah, bawa kawan-kawan, kawan-kawan berguling ya, ambil gambar tanpa 3 pagi. Saya ingat resepsionis tengok je kita, apalah dia orang macam dakun. Tapi dia tak tahu kita punya impian tu kan, yang kita kejarkan satu cita-cita tu. Saya tahu melalui airline, saya kena usaha untuk masuk airline macam mana. Saya mesti kena dapat, because saya tak ada kelulusan. Kelulusan saya tak adalah tinggi. Lepas tu saya punya background bukan orang kaya, orang biasa saja. Jadi saya kena ubah 360 darjah kedudukan saya. Cita-cita saya mesti kena capai. Dahsyat betul lah. Dah macam cerita Santa Claus. Pukul 3 pagi Itulah salji turun. Dahsyat. Sir, bila sebut tadi itu adalah impian Sir, maksudnya habis saja belajar masa tu SPM ke zaman Sir? Saya sampai SPM, tapi saya masuk airline lambat. Saya masuk umur saya 25. Masuk 25 saya baru join airline, because saya kena build up saya punya confidence. Communication saya tak pernah cakap bahasa Inggeris saya dulu. Saya pergi belajar, tapi zaman tu bukanlah zaman sekarang MIATEC sesedia menanti pelajar untuk datang dibimbing kan. Zaman tu kalau ada pun macam Madam Ziana katalah satu, tapi sangat mahal. Kita bukan orang kaya. Saya berkawan. Saya ingat lagi saya kerja kat Wisma Nusantara dekat Jalan Sultan Ismail. Masa tu zaman bangunan MAS yang gold colour tu. Saya pergi makan, saya berkenal dengan orang MAS, saya dapat information. Nak dapat information. Lepas tu saya bekerja. Pagi saya kerja office, petang saya buat promoter dekat Icitan, dekat ada kadang-kadang kena pergi Parkson. Dan dekat situ saya belajar bahasa Inggeris. Saya suruh budak-budak tu guide saya, yang mana boleh cakap Inggeris, ajar saya.
Dahsyat betul lah kalau kita dengar pengalaman daripada Sir Fezo. Maksudnya daripada impian dia nak pergi negara yang bersalji dengan education yang tak ada, tapi dia punya komitmen yang padu tu. So dia ambil experience bekerja dulu dekat luar, develop diri dia, dan alhamdulillah interview dalam airline, jadi steward, dan hari ni menjadi tenaga pengajar. Okey, kalau dulu memanglah tak pandai, sekarang dah pandai sangat. Okey, madam, bila sebut tentang industri aviation tadi, tadi Sir pun dah cakap dengan impian dia pada kecil, dia bukan daripada latar belakang keluarga yang senang, tapi alhamdulillah segala impian dia dapat direalisasikan dalam industri aviation ni. So madam, ramai sebenarnya orang nak involve dalam industri aviation ni. Okay. So sebenarnya kan, macam mana sebenarnya kita ni nak involve dalam industri aviation? Sebab saya rasa tak ada banyak pendedahan dekat luar sana. Mungkin anak-anak orang yang kerja airline dia tahulah. Tapi kalau orang-orang biasa, tak ada family latar belakang pun dalam industri airline ni, macam mana nak involve dalam industri airline ni? Perlu belajar ke? Perlu buat apa ke? Nak involve ni macam mana madam? Okay, dia sebenarnya memang betul lah. Kalau orang kata, kalau orang luar tu dia tak tahu macam mana nak masuk dunia penerbangan tu, kecuali orang yang berdekatan seperti macam orang yang tinggal di Selangor kan, especially Sepang ke Nilai ke Negeri Sembilan tu, anak-anak mereka tu bila dekat sekolah tu dah tahu, okay, kalau aku tak ni aku nak pergi masuk dunia penerbangan sebab dekat. Tapi kalau orang-orang yang belah-belah negeri-negeri lain tu, macam mana kita nak bagi tahu dia tentang macam mana nak masuk dunia penerbangan? Berbalik kepada Cik Hakim cakap tadi, selalunya orang kata anak saudara mara. Betul. Itu pasal dulu MAS orang kadang-kadang akan pilih ini mesti ada saudara. Madam masuk airline dalam saya tak guna kabel. Tak guna kabel Sebarang kabel pun saya tak guna. Kan saya masuk airline sebab macam Sir Fezo tadi kata, macam zaman dulu cuma ada satu saja pusat institut pendidikan macam MIATEC ni, saya masuk dekat situ. Memang mahal. Saya bukan anak orang senang. Okay, dia bukan diploma. Dia adalah kursus persediaan. Macam kita masuk tuition, kita dah ada sekolah, kita masuk tuition, kita ambil matematik. Kenapa kita masuk tuition lagi? Wahal dekat sekolah kita dah belajar. So macam itulah juga kursus persediaan tu, especially dia macam tuition. Tapi some of orang-orang kita ni dia suka bersikap negatif. Dia akan cakap kata, kenapa perlu buang duit? Kenapa perlu masuk kursus persediaan? You direct sajalah pergi interview dengan airline. Yes, betul. You cakap tu tak ada salah, tak ada betulnya kan. Setiap orang tu pendapat dia berbeza. Tapi kalau you pergi dengan airline pun, dia punya orang kata dia punya nak dapatkan tempat tu cukup ramai. Memang ramai. You kena jadi yang terbaik antara yang terbaik. Betul. Kan. So maksudnya you kena rajin lah. Make sure you have you punya effort tu kena lebih. So you kena Google, you kena belajar sendiri. Tapi untuk orang yang berada di dalam institution yang dia ambil kursus persediaan ni, dia dah ada orang kata ilmu di dada. So maksudnya dah di-prepare dengan peralatan untuk pergi perang. Tapi kalau you masuk, you tak berperang juga, you simpan pistol, you simpan tak guna lah. Itu orang kata macam ini CJ terbang ke? CJ terbang ke? Kau tak gunakan ilmu. Buka mulut. Sebab saya apa yang semua orang lihat saya dekat sini ataupun pernah dengar saya punya podcast dalam Zaro tu, saya sendiri pun masuk kursus persediaan. Madam datang interview selepas hasil buat preparatory kelas ni. Berapa lama madam buat? 2 bulan saja. 2 bulan. Lepas tu pergi interview dalam airline. Pergi interview kali pertama saya masih ingat 2 hari bulan 5 2002. Saya interview yang pertama di Malaysia Airlines saya gagal sebab saya nak jadi cabin crew. Tapi tak boleh lah sebab saya rendah. So kalau you tak cukup tinggi, saya nak cakap terus terang dekat semua orang, sampai mati pun you berangan nak jadi cabin crew, you takkan dapat. So maksud saya dekat sini, you punya angan-angan mestilah kena realistik. Maksudnya madam, bila sebut nak jadi cabin crew tadi, kalau perempuan ni berapa tinggi dia madam? Dia nak 157. 157. Daripada dulu sampai sekarang 157. Dulu 158. Waktu zaman saya 158. Saya cuma 154. So saya rasa macam memang sedih gila sebab saya cuma tahu nak jadi cabin crew saja. Tapi sebulan selepas tu tarikh saya tak ingat sebab saya tak berminat untuk jadi customer service. So saya tak ingat langsung. So saya pun tak ingat langsung. So saya punya instructor call, nama dia Miss Lina. Hi
Rozaina, we have another interview for Malaysia Airlines. Is call it as a customer service. Saya tanya dia, Miss Lina, customer service tu apa? Sebab yang kita belajar tu cabin crew. Tak apa macam ni. Kalau you berminat nak masuk Malaysia Airlines, you nak jadi cabin crew tak dapat, dia pakai baju kebaya. Sama je macam pramugari, cuma warna je lain. Saya pun. Maksudnya dalam bidang yang madam ambil tadi tu, dia bukan spesifik untuk jadi cabin crew saja. Yang saya tu dia memang spesifik cabin crew. Tapi knowledge tersebut boleh diguna pakai untuk customer service dan lain-lain. Sebab dia waktu saya pergi interview tu, dia ada 8 orang panel, tak silap saya, dia tanya kita tentang 3 letter code, airline geography. So at least saya boleh jawab benda-benda tu kan. So bila Miss Lina tu cakap, you pergi saja, dia pakai kebaya sama macam cabin crew tapi customer service, saya pun apa lagi tergedik-gedik lah kan nak pergi kan. So saya pergi, alhamdulillah berjaya. So sekali customer service berjaya, yang kali pertama tu cabin crew memang tak berjaya lah. Bukan sebab saya tak boleh jawab, because of ketinggian. Okey, kalau kita tengok madam tadi 157 tak boleh dapat ketinggian tu, tak boleh jadi cabin crew. Tapi alhamdulillah dengan interview yang kedua madam dapat bekerja dalam industri aviation juga di MAS sebagai customer service. Betul. Alhamdulillah. Tapi madam, kalau dululah kan, tak ada pendidikan yang tinggi. Mungkin zaman dulu okey lah kan. Bukanlah saya kata dalam industri aviation tak perlukan pendidikan, tapi penting tak sebenarnya dalam peringkat diploma ataupun ijazah ni, kalau kita nak involve dalam industri aviation ni, ada tak advantage dia madam sebenarnya? Okay, saya cerita ni is based on my pengalaman ya. So bila saya kata saya punya pengalaman, saya dah hadap dah benda yang saya cakap ni. Maksudnya it's not orang kata keluar je daripada mulut bohong, bukan. Because of ini adalah daripada pengalaman saya. Sekarang dunia sekarang perlukan pendidikan sekurang-kurangnya diploma. Kenapa saya cakap macam tu? Mungkin sebab saya dah lalui waktu terjadinya peristiwa MH17 dan MH370, 6,000 terpaksa dikeluarkan. 6,000 yang terpaksa dikeluarkan tu bukan sebab diorang tak bagus because a company collapse. So dia buat company baru, the new company. So dia perlu kecilkan dia punya dia kena downsizing the staff. So apa yang dia untuk orang management, dia akan ambil orang-orang yang ada diploma ke atas dulu. So SPM semua ditolak sama ada dia tawarkan you masuk balik ke customer service, macam saya pergi balik ke customer service, ataupun dikeluarkan you lah. Maksudnya career progression dia untuk naik itu dia akan jadi terbatas sedikit lah. Jadi terbatas sebab kalau orang kata Ziana, ada je yang kita punya eksekutif dekat airline sekarang yang tidak ada diploma ataupun degree. Ya ada, tapi dia sempat naik, maksudnya daripada officer dia naik senior officer, supervisor, eksekutif. Tapi macam saya tak sempat naik. Saya masih di officer. So nak naik eksekutif tu, bila untuk syarikat baru at least kena ada diploma. So kalau you pergi interview tempat-tempat baru, airline saya pernah pergi one of Middle East punya interview, dia tengok saya semua okay, but you don't have a highest qualification, you only have a SPM. So rasa macam sedih gila. Experience dia ambil, tapi dia perlukan, zaman sekarang perlukan pendidikan. Maksudnya kita boleh kupaskan adalah kalau dulu, walaupun dululah untuk kita naik kepada pangkat tu, nak ada advantage yang lebih, memang kita kena ada education. Kalau tidak, career progression tu susah untuk pergi lebih jauh sebab kita nak compete dengan each other. Lebih-lebih lagi, itu dulu yang berlaku Madam Ziana. Sekarang lebih lah penting dalam nak kita bekerja dalam industri aviation ni lah. So saya nak tanya dengan Sufezo ni, Sufezo, orang ni sibuk bila jumpa yang lelaki handsome, perempuan cantik, nak jadi cabin crew. Okay, so mungkin orang tak tahu bila nampak sono, kita tak tahu apa kerja dia kan, apa benefit yang ada kan. Mungkin boleh bagi tahu kat dia orang lah, sebab daripada real story daripada Sufezo yang dah berkhidmat sebagai cabin crew, apa benefit dia sebenarnya Sufezo? Okey, benefit dia memang biasa. Terutama kita dapat melancong. Kita sambil bekerja, sambil melancong. Habis satu dunia dah melancong dah Sufezo. Mana yang MAS pergilah zaman tu, alhamdulillah saya dapat merasa lah. Untung betul. Tapi saya lebih suka pada Europe lah. Kalau saya suka tengok bangunan-bangunan lama. Saya motorculture. Sambil kerja dapat melancong pergi Europe dan sebagainya lah. Sambil bershopping, semua dapat. Itu yang best ya. Kalau jadi cabin crew. Lagi satu benefit saya cabin crew, kita kan dapat tiket.
Masa saya dengan MAS, saya dapat rebate dengan firm. Confirm tu is kalau saya dengan kalau tak kahwin, mak bapak saya, kalau bukan kerja kerajaan dia akan dapat. So saya hantar mak bapak saya pergi umrah, pergi jalan-jalan. In term lagi satu, saya boleh naik flight anytime. Itu based on the seat lah. Seat kosong dan kita boleh naik. Lagi satu yang kita kerja ni sebagai cabin crew dalam kapal ni, kita berkenalan seramai manusia, berbagai bilang kaum, berbilang negara. Terutama kita ni kaki orang Malaysia, kaki shopping memang nombor satu lah. Mak bapak kita tunggu je apa kita nak bawa, betul tak? So bila saya sekarang jumpa macam Cik Hakim ni daripada Middle East lah kononnya. So saya akan tanya tempat mana yang murah. Kalau saya naik taksi, dia bawa pergi tempat yang mahal, dia dapat komisen. Mampu kita dah sembelih kita. Betul. So dari situ kita tahu kat mana murah, kita boleh beli barang untuk bawa. Itu satu kenikmatan yang kita tak boleh dapat. Zaman tu dekat Malaysia tak ada apa-apa, barang baru kan sampai Singapore, not Malaysian. Malaysia tak sampai. So secara langsung saya dapat benda-benda macam tu, yang apa saya nak untuk rumah ibu, mak bapak saya. Dan tu cabin crew ni, luaran dia kita nampak hello, apa khabar, luaran indah senyum, bergaya, jalan tap tergedi kan semua. Tapi sebenarnya kita membawa satu amanah yang sangat besar. Nyawa tu penting. Ini yang kena dengar ni betul. Apa kita tanggungjawab dia tu? Amanah yang sangat besar kita, terutama dalam kapal terbang, untuk keselamatan. Okey. Keselamatan ni maknanya apa-apa berlaku dalam kapal terbang, kita tahu macam mana nak buat. Satu untuk keselamatan dalam kapal terbang, satu lagi first aider. Kita lah doktor, kita lah bidan terjun. Kita kena tahu semua. Maksudnya dekat dalam ujung jari benda ni kita kena tahu dekat ujung jari, because benda tu berlaku, semua mata tengok kat kita. Macam mana kita nak perform, macam mana kita nak handle orang tu. Of course malulah airline kalau kita tak tahu ni, siapa nak naik kapal kita, macam mana kapal airline tu nak grow up. That's why cabin crew ni dia sangat tegas. Sebelum pergi kerja kena soal bukannya dah jadi cabin crew hidup aman, tak, macam-macam soalan dia ajunya kat kita. Nampak macam indah tadi tu, tapi tanggungjawab dia tu kita ikut amalkan tanggungjawab kita prepare, tak ada kacang di ujung jari. Cuma dalam kepala apa nak takut, tapi kena baca lah selalu. Mula-mula memanglah ambil 1 jam baca, betul tak? Lepas tu kurang lama-lama buka je, tengok je gambar Cik Hakim je dah tahu siapa ni YEG. Contoh cara macam tu kita ni, itu cabin crew di dalam kapal. Lepas tu kita nak make sure penumpang kita happy. Macam orang datang rumah kita, dia nak kita nak orang tu datang lagi, betul tak? Dia tak nak datang dia seorang, kita nak dia datang ramai-ramai, betul tak? So layanan yang kita bagi tu, that's why zaman kebilangan MAS, kalau kita nak bandingkan entertainment kita dengan surrounding regional kita, Sentai ke Singapore ke, kita ketinggalan sikit. Tapi sentuhan, banyak orang tak faham apa itu sentuhan. Kan saya cakap dalam kelas sentuhan, tas-tas kan, kita bukan tas-tas, itu tas-tas lain. Ini sentuhan yang kita buat, kita handle. Kata je lah passenger ni datang, dia tiba-tiba tak boleh makan, dia dah jadi vegetarian. So kita akan usahakan It's a soft skill lah. Soft skill kita akan guna soft skill, make sure dia happy. Kita akan usaha untuk at least dia makan. Tadi kita dah dengar benefit yang Sir Fezo beritahu sebagai cabin crew. Dapat melancong. Tadi Sir Fezo menerangkan juga, nampak macam indah khabar daripada rupa lah. Kadang kita tengok depan tu cantik, tapi sebenarnya safety sangat penting. Sebut pasal aviation, safety most important lah. Kalau waktu emergency tu, dia tak boleh selamatkan dia kena selamatkan passenger. Itu tanggungjawab dia. Best pergi holiday, shopping apa semua, macam-macam benefit dapat, tapi tanggungjawab besar. Madam, Sir Fezo cabin crew, dapat pergi holiday sana sini, pergi bekerja around Europe, tak tahulah berapa banyak negara dia dah pergi, banyak lah kan. Medium pula yang bekerja bahagian bawah ground, adakah benefit dia adalah benefit yang sama juga dapat seperti mana Sir Fezo dapat? Dia cakap dia pergi mana dia? Dia pergi Europe, dia pergi Vienna. I pun pergi lah. So saya nak cakap dekat sini, jangan ingat cabin crew sahaja boleh pergi melancong. Diorang tu orang kata satu bonus lah, sebab dia bekerja, dia dah terbang, so dia pergi negara tu, walaupun dia tak bercuti, dia dah pergi. Tapi kita yang kerja dekat ground ni, sama ada RAM ke, kan, RAM handling ke, customer service ke, air cargo ke, bahagian cargo
kargo ke ataupun bahagian aviation security ke, kita pun boleh jadi macam cabin crew. Cuma kita pergi tu kita bercuti lah, kita bukan bekerja. Benefit semua dapat. Kita dapat juga, kita panggil FOC lah. FOC tu free of charge ticket lah, ataupun kita panggil annual privilege. Annual privilege? Yes. Untuk every year satu family atau untuk personal? Okay, kalau untuk macam yang Sir Fezo cakapkan tadi, kalau kita belum berkahwin, so kita boleh bawa mak ataupun ayah kita, so dia bagi 2. Tapi bila kita dah kahwin, husband kita entitled, anak kita entitled, tak silap saya dia ikut airline tak lebih daripada 7 orang. So maksudnya kalau you ada anak campur dah 8, tak dapatlah yang seorang tu. Tapi ni ikut pada airlines, okay? Dan kalau anak tu dah 21 tahun dah tak boleh, dah tak dapat benda tu. Maksudnya apa yang you nak compare. Kalau you tak dapat jadi cabin crew, you jangan paksa aku nak jadi juga cabin crew, aku nak jadi juga cabin crew. Sebab benefit sama. Yes, pergilah sayang, semua pergi bahagian cabin crew, bahagian customer service ke, RAM ke kan. Adik-adik kat luar sana, jangan terlalu rasa macam jadi cabin crew tu you dah dewa dewi sebab you nak pergi overseas. Tak, customer service pun boleh, RAM pun boleh, aviation security pun boleh. As long as you kerja dengan industri penerbangan, semua you boleh. You nak pergi mana? You nak pergi London, you nak pergi Vienna, you nak pergi Itali, kan, Mamma Mia, semuanya boleh. Tapi satu saja saya pesan, nawa itu kita kerja dengan airline sebab kita nak kerja, bukan you nak enjoy the benefit. Kalau you semata-mata nawa itu tu untuk enjoy the benefit, passenger datang dia marah you, biasalah passenger kan, bila kita kerja customer service or cabin crew, kita kena banyak sabar. Tapi kalau passenger marah, you pun naik marah, So nawai tu kita tu lah penting ni dia kan. Inilah, Sebab betul. kita nak dapat keberkahan dalam kerja kita kan. Betul. Sebut je aviation, tapi tanggungjawab kita sangat besar kan. Sangat besar. Menghubungkan orang daripada point A ke B kan, kena pergi umrah dan sebagainya. So memberi manfaat. Betul. So sebenarnya tak perlu risau pun nak involve dalam industri aviation. Tak kisahlah bahagian cabin crew, bahagian customer service, benefit dia banyak. Betul. Sebenarnya bila sebut tentang industri aviation, kita faham kan Sir Fezo kan, industri aviation ni adalah multinational industry. Company aviation yang ada dekat Malaysia ni bukan yang kita tahu Air Asia, bukan kita tahu Malindo je, ada pelbagai. Itu Malaysia ribuan. So maksudnya kalau kita boleh katakan industri aviation ni adalah satu industri fast track juga sebenarnya untuk dapat gaji yang besar. Sebab saya ada pengalaman kawan-kawan saya yang involved dalam industri aviation. Okay. Dia jadikan aviation ni di Malaysia tempat untuk dia orang belajar, dan kemudian dah ada experience, terbang. Ada Emirates pergilah, gaji Betul. dia ada kali 7 kali Betul. 8 kan. So itu antara benefit. Yes. So besar sebenarnya benefit dalam industri aviation. So banyak topik yang kita nak bincangkan lagi. So kita berehat seketika sebab kita nak tahu. Ada yang bertanya dekat kita lah, kalau umur tu dah tua sikit lah umur tu, boleh tak involve? Sebenarnya kita ada tip, ada rahsia. So kita berjumpa sekejap lagi.